Okay, kelas selamat pagi. Assalamualaikum. Semua boleh dengar saya Boleh, Madam. Boleh Okey, bagus. Okay, semua nampak yang saya share sekarang? Saya punya skrin? Nampak, Madam. Nampak. Okey, bagus. Okay, jadi kita boleh mula hari, kita start lah Okay, hari ni kita akan masuk kepada, masuk apa partial fraction Okay, apa itu partial fraction? Mana pen ni tak ada. Muka lain. Ni drawing. Kenapa pula dia tak ada keluar ni? Kena pakai mouse. Tak mouse. Sekejap, dia kenapa mouse? Yes. Kenapa tak berjalan ni? Saya perlu pakai mouse je lah. Okay, kita akan masuk kepada partial fraction. Okay, apa itu partial fraction? Okay, contohnya sebelumnya ada belajar kalau kita diberi 1 over x tambahkan dengan 1 over x plus 1. Okay, kita boleh combinekan daripada dua fraction. Selalunya kita akan combinekan kan? Tetapi untuk partial fraction, kita akan decomposekan. Okay, saya combinekan dulu. Kita akan dapat x plus 1 plus x over x plus 1. Okay, kemudian kita mudahkan dapatlah 2x plus 1 over x plus 1. Okay, ini kita dah belajar lah. Tetapi untuk partial fraction, daripada satu fraction, kita akan decomposekan dia. Kita akan pecahkan dia kepada fraction yang lain. Okay, itu yang kita akan buat hari ni lah. Okay, jadi mula-mula, first step kita tengok, adakah dia proper fraction ataupun improper fraction. Improper. Okay, kalau dia proper fraction, kita terus buat partial fraction. Tetapi kalau improper fraction, mula-mula kita kena jadikan dia proper fraction dengan long division. Okay, lepas buat long division, baru kita buat partial fraction. Okay, kita akan tengok contoh proper fraction dulu, iaitu kita terus buat partial fraction. Lepas tu nanti baru kita tengoklah kalau soalan tu adalah improper fraction, kita buat long division, lepas tu baru kita buat partial fraction. Okay, contoh yang pertama, katakan kita diberi 2x plus 5 over x square minus x minus 2. Okay, langkah pertama kita kena factorize kita punya denominator. Okay, factorize yang bawah tu kita akan dapat 2x plus 5 over factorize 2, 1 minus plus. Okay, langkah pertama saya factorize dia punya denominator. Okay, langkah kedua, saya kena splitkan dia, saya pecahkan dia berdasarkan kita punya denominator yang telah kita factorize. Ya, sekarang kita ada dua fraction. Sebab kita dah faktorkan denominator kepada dua benda tu kan. Jadi kita buat macam ni lah. Okay, seterusnya, kita akan pilih numerator. Numerator kita adalah 1 degree less daripada denominator kita sekarang. Okay, kalau saya tengok first fraction ini, denominator kita adalah linear
kuasa 1. Jadi numerator kita mestilah constant. Jadi saya boleh ambil sebagai A. Kemudian tengok second fraction. Ini pun adalah linear. Jadi numerator kita pun adalah constant. Jadi saya ambil satu nilai lain B. Okay, katakan kalau kita factorize. Katakanlah x minus 2 x squared plus 1. Okay, boleh tak kita factorize lagi x squared plus 1? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita ambil sahaja iaitu x minus 2 x square plus 1. Okay, untuk fraction yang pertama ni, denominator kita adalah linear. Jadi kalau denominator adalah linear, atas tu mestilah constant A. Tetapi untuk pecahan yang kedua ni, denominator kita adalah kuasa 2. Okay, jadi kalau bawah tu kuasa 2, yang atas tu mestilah linear, iaitu kita akan ambil bx plus c. Okay, setakat ni boleh ikut ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay, bagus. Okay, jadi saya teruskan dengan example 1 saya ni. Okay, kita ada dua metod ya untuk selesaikan dia. Okay, sekarang kita dah dapat 2x plus 5 over x minus 2 x plus 1 equal to a x minus 2 plus b x plus 1. Seterusnya saya akan bawa yang ni, saya darabkan ke sebelah kanan. Okey, yang ini pun kita darabkan dengan yang sama lah sebenarnya. Dx minus 2 x plus 1. Jadi yang ni boleh terhapus lah. Tinggal 2x plus 5. Sama juga dengan pecahan yang pertama ni kita darabkan dengan yang ini. Denominator ni akan cancel out dengan yang ni. Jadi yang tinggal adalah A x plus 1. Tambahkan dengan second fraction pun kita buat macam expansion lah Kita darabkan sebelah sini. X plus 1 kita akan cancel out dengan ni. Tinggal x minus 2. Jadi dapatlah B x minus 2. Okay. Okay, tadi saya kata kita ada dua cara untuk selesaikan. Okay, cara yang pertama, saya buat color hijau. Okay, cara yang pertama kita gunakan elimination method. Kita akan cuba eliminate lah Okay, jadi saya akan cuba jadikan yang ni 0. Okay, macam mana saya nak jadikan yang sini 0? Saya akan memilih x equal to negative 1. Okay, seterusnya masukkan semua x dengan negative 1. Jadi kita akan dapat 2 negative 1 plus 5. Sama juga dengan A negative 1 plus 1. Tambahkan dengan B negative 1 minus 2. Okay, sini kita dapat negative 2 plus 5, 3. Negative 1 plus 1 terhapus. Okay, negative 1 minus 2, negative 3 dapatlah negative 3B. Jadi B kita sama juga dengan negative 1. Okay, setakat ni boleh faham ke? Okey, Madam. Okay. Seterusnya saya jadikan yang ini pula 0. Okay, macam mana saya nak jadikan dia 0? Saya akan memilih x equal to 2. Gantikan semua x dengan 2. Okay, jadi sini kita akan dapat
4 plus 5. Sama juga dengan saya gantikan sini 2 dapat 3A. Gantikan 2 sini dapat 0 lah ya. Jadi A kita sama juga dengan 3. Okay, jawapan akhir gantikan A dan juga B dengan value yang telah kita dapat tadi, iaitu A kita 3, B kita negative 1. Okay, negative minus. Okay kan? Okey, madam. Okay, itu metod yang pertama. Metod yang kedua adalah kita akan cuba compare. Saya padam ni. Okay. Metod yang kedua. Okay, kita ambil 2x plus 5 equal to, kita expand yang sebelah kanan. Jadi kita dapat ax plus a tambahkan dengan bx minus 2b. Kemudian kita akan susun yang ada x dulu. Jadi a plus b, saya keluarkan x. Tambahkan dengan, baru saya ambil constant a minus 2b. Seterusnya kita compare yang x dengan x. Ataupun saya ambil sahaja 2 equal to a plus b. Kemudian saya compare constant sebelah kiri dengan constant sebelah kanan. 5 equal to a minus 2b. Seterusnya kita buat persamaan serentak lah. Katakan saya tolakkan dua equation ni. 2 minus 5 dapat negative 3. A minus A terhapus. B minus negative 2B dapatlah 3B. Jadi B kita equal to negative 1. Dapatlah yang sama, negative 1. Seterusnya gantikan B kita sama juga dengan negative 1. Dapatkanlah nilai bagi A. Gantikan A pula. Okey, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Baik. Okay, seterusnya satu lagi contoh. Okay, saya bagi 3 minit cuba selesaikan soalan ni. Nanti saya tunjukkan dia punya solution. Okay, dah Okay, langkah pertama kita akan factorize kita punya denominator. Saya faktorkan sini lah bagi menjimatkan saya punya space ni.
3, 2 plus minus. Okay, saya faktorkan saya punya denominator, saya dapat x plus 3, x minus 2. Okay, seterusnya saya pecahkan saya punya, decompose lah ya, kita pecahkan dia kepada dua fraction. Yang pertama x plus 3, yang kedua x minus 2. Okay, apakah numerator untuk first fraction saya? A, yang ini pula B. Okay, seterusnya kita darab semua sekali dengan x plus 3, x minus 2. Jadi kita akan dapat 3x minus 1 equal to A, x minus 2 plus B, x plus 3. Okay, seterusnya awak gunakan elimination method ke nak compare left hand side dengan juga right? Compare. Okay. Compare. Okay, kalau compare, jadi kita akan ambil x dulu lah ya. Jadi A plus B, x tolakkan 2A plus 3B. Okay, kita comparekan x dulu, jadi dapatlah 3 equal to A plus B. Kemudian saya ambil constant negative 1 sama juga dengan negative 2A plus 3B. Okay, nak buat bersama serentak, oleh kerana sini kita ada 2A, sini A sahaja. Jadi equation yang pertama tu saya multiply dengan 2. Jadi 6 equal to 2A plus 2B. Okay, saya tambahkan dua equation tu lah. Saya tambahkan dua equation ni Negative 1 plus 6, 5. Negative 2A tambah 2A, A terhapus. Dapat 5B. Jadi B equal to 1. Okay, gantikan ke dalam equation ni, B kita 1. Jadi A kita sama juga dengan 2. Okay, jadi saya akan tulis jawapan dia. Jadi 3x minus 1 over x squared plus x minus 6 equal to A kita 2 plus B kita 1. Okay. Madam. Next. Okay, madam. Okay. Dua contoh ini adalah dia punya denominator linear. Okay, tengok contoh lain. Okay, sekarang kita diberi 2x square minus x plus 1. Denominator kita adalah x cube plus x square plus x plus 1. Okay, sekarang cuba factorize denominator dia. Okay, awak guna calculator je kan untuk factorize? Dapat satu je, madam. Okay, walaupun soalan dia adalah x cube, kita akan dapat satu faktor saja kan? Iaitu, awak dapat berapa faktor dia? X minus 2. Satu. 1. Negatif 1 ke 1? Negatif satu. Negatif 1. Okay, sebenarnya kalau kita faktorkan dia, kita akan dapat x plus 1 over x squared plus 1. Okay, macam mana saya dapat ni? Okay, daripada kalkulator awak dapat x sama juga dengan negatif 1 je kan? Jadi untuk mendapatkan satu lagi, kita buat partial fraction. Okay, partial fraction, long division. Okay, jadi saya buat teruslah ya. Semua dah mahir kan? Long division. Okay, saya darabkan x square dengan x plus 1. Kita dapatlah x cube plus x square. Jadi ini terhapus x plus 1. Okay, x plus 1. Okay, plus 1. Yalah, plus 1. Di x plus 1.
Okay, sebab tu dekat sini saya dapat lagi satu faktor dia iaitu x square plus 1. Okay, ingat ya. Kita tak boleh ambil x plus 1 saja sebab dekat sini x cube jadi kalau saya test sikit, bila saya darabkan x square dengan x, saya akan dapatlah x cube. Okay, jadi barulah complete saya punya penfaktoran tu. Okay, dah? Dah, madam. Okey. Seterusnya faktor yang kedua, x plus 1 tu memang tak boleh difaktor lagi kan? Ini tak boleh faktor lagi kan? Jadi saya akan pecahkan dia kepada dua fraction. Saya padam je lah ni. Okey. Jadi saya pecahkan dia kepada x plus 1, x square plus 1. Okey, sekarang apakah numerator untuk first fraction saya? A. Numerator bagi second fraction adalah bx plus c. Okey. Okay, seterusnya saya multiply semua sekali dengan denominator asal. Jadi saya akan dapat 2x square minus x plus 1 equal to A. X squared plus 1 tambahkan dengan bx plus c x plus 1. Okay, seterusnya kita nak buat apa? Oh, nak gunakan elimination ke? Elimination lah pula tadi saya dah tunjukkan macam mana nak apa? Compare kan? Sekarang saya gunakan elimination. Saya nak jadikan yang ni 0. Okay, boleh tak jadikan x square plus 1 0? Boleh ke? Tak. Tak boleh jadi yang ni tak boleh. Tak boleh sebab tu saya terus ambil x plus 1. Okay, jadi kita ambil x plus 1 equal to 0. Jadi x yang saya perlu substitute adalah negative 1. Jadi saya gantikanlah apabila x equal to negative 1. Okay, saya gantikan terus ya. Negative 1 kuasa 2 dapat positive 1. Positive 1 darab 2, 2. Okay, sekarang sini ada tolakkan dengan negative 1 dapatlah positive 1, 1 equal to, gantikan sini negative 1 kuasa 2 dapat positive 1, tambahkan lagi dengan 1, kita akan dapat 2A. Kemudian bila saya gantikan sini sama juga dengan negative 1, kita dapat 0. 0 darab apa-apa pun sebab kita akan expand darab apa-apa pun kita dapat 0 jugalah. Jadi sebab tu kita terus dapat A kita sama juga dengan 4, 2. Okay, untuk value seterusnya boleh masukkan apa-apa nilai selain daripada negative 1. Okay, selalunya kalau saya akan pilih 0 lah Okay, saya pilih A, x equal to 0. Gantikan sini 0, sini habis. Sini pun 0, habis. Tinggal 1. Okay, masukkan sini 0, kita akan dapat A. Masukkan sini 0, kita akan dapat 1. Okay, sini terhapus, kita akan dapat plus C. Tapi saya dah tahu A kita equal to 2 tadi Jadi C kita equal to negative 1. Okay. Sekarang ada satu lagi unknown yang kita tak tahu iaitu sama juga dengan B. Okay. Jadi macam tadilah kita masukkan nilai lain selain daripada negative 1 dan juga 0. Kita pilih nilai yang senang kita kira lah Saya pilih 1. Okay. Masukkan x equal to 1 ke dalam semua x kita. Jadi kita akan dapat sebelah kiri 2. Kat sini pun 1 Negative 1 plus 1 hapus. Jadi tinggal yang ni je lah 2. Kemudian sini dapat 2A. Tambahkan dengan sini kita dapat 2. Seterusnya x kita sini 1 kan.
Jadi kita dapatlah 2B plus 2C. Kemudian kita substitute lah, kita dah tahu A kita 2, C kita negatif 1. Jadi dapat 2 equal to 4 plus 2B minus 2. Okay, selesaikan, kita akan dapat 2 to B0. Okay, bila kita dapat ABC kita, gantikan semula. Jadi jawapan kita 2x squared minus x plus 1 over x plus 1 x squared plus 1 sama juga dengan A kita 2, x plus 1, B kita 0, C kita negatif 1. Cik, ada apa nak tanya ke? Tak ada, madam. Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada, saya bagi 2 minit untuk awak buat satu soalan ni. Okay, dia lebih kurang sama macam soalan tadi Okay, 2 minit Okay, dah ya? Okay, kalau guna kalkulator akan bagi satu faktor iaitu benda lain. Dia akan bagi x minus 2 je kan? Okay, tetapi soalan kita adalah x cube. Takkan faktor kita x minus 2 sahaja kan? Jadi mesti ada yang lain. Jadi kita buat long division. Di sini x cube minus 2x square plus 3x minus 6. Okay, kita darabkan dengan x square, dapatlah x cube minus 2x square. Di sini terhapus, tinggal 3x minus 6. Lepas tu kita multiply lagi dengan 3. Okay, 3x minus 6 habis. Okay, jadi saya tahu faktor dia adalah x minus 2, satu lagi adalah x square plus 3. Okay, semua dapat yang sama ke?
Dapat madam, sama. Bagus. Okay, lepas tu kita akan pecahkanlah kepada dua pecahan kan? Okay, pecahan yang pertama saya akan ambil x minus 2. Pecahan yang kedua, second fraction kita adalah x square plus 3. Kadang macam tadi, numerator kita mestilah 1 degree less daripada denominator. Kalau denominator dia adalah linear, atas tu mestilah constant. Terusnya pecahan yang kedua, denominator kita adalah kuadratik, kuasa 2. Jadi yang atas tu mestilah kuasa 1 iaitu linear. Okay, seterusnya kita multiply semua sekali dengan denominator yang asal. Jadi kita akan dapat x square plus 2x minus 1 equal to A. X squared plus 3. Okay, kemudian bx plus c x minus 2. Okay, seterusnya tadi saya gunakan elimination method. Sekarang saya nak compare lah. Okay, saya kembangkan, dia dapatlah A x square plus 3A plus, okay, yang ni kita expand bx darabkan dengan x dapatlah bx squared. Kemudian bx darabkan dengan negatif 2, negatif 2bx. Okay, seterusnya c pula kita multiply, cx, kemudian yang ini pula kita dapat minus 2c. Okay, kemudian kita rearrange dulu lah Saya kumpulkan semua x kuasa 2. Okay, saya terus faktorkan x kuasa 2 dapatlah A plus B x squared. Okay, seterusnya saya nak kumpulkan x kuasa 1 linear kita. Okay, sini kita ada x kuasa 1. Sini pun ada lagi x kuasa 1. Jadi saya terus keluarkan x dia, c minus 2b. Okay, last kali kita ada constant 3a minus 2c. Lepas tu kita compare lah. Okay, a plus b equal to 1. Kemudian kita compare kuasa 1 pula, iaitu 2 sama juga dengan c minus 2b. Kemudian constant 3a minus 2c equal to negative 1. Tapi kita tengok kalau kita gunakan comparing untuk soalan macam ni, sebenarnya dia macam leceh sikit sebab kita ada 3 equation je ni kan. Tapi kalau linear dia lagi senang sebenarnya. Okay, macam nak selesaikan ni? Saya boleh jadikan A sebagai subjek. Jadi A sama juga dengan 1 minus B. Gantikan ke dalam A ni. Jadi saya akan dapat, saya sambung colour lain lah. Biru. Okay, jadi saya akan dapat 3, A kita adalah 1 minus B minus 2C equal to negative 1. Okay, kita simplify sikit, kita kembangkan negative 3B minus 2C sama juga dengan constant saya dapat 3 3 bawa sebelah kiri, dapat sini negative 4. Okay, kemudian equation yang kita katakan sini saya bagi nama 1, 2, 3. Okay, third equation saya adalah C minus 2B. Ataupun saya susun semula negative 2B plus C equal to 2. Okay, dekat sini saya tengok tak boleh eliminate sebab sini coefficient dia 2 tapi sini 1. Jadi saya darabkan dulu dengan 2. Negative 4B plus 2C equal to 4. Kemudian saya salin je lah yang ni. Negative 3B minus 2C equal to negative 4.
Okay, kita tambahkan equation tersebut. Negative 4 minus 3 dapatlah negative 7b. 2c tolakkan dengan 2c, c tu terhapus. 4 minus 4, 0. Jadi b kita 0. Okay, saya gantikan ke dalam third equation. B saya 0. Jadi C kita equal to 2. Kemudian saya gantikan B ni pun 0 lah kan. Jadi A kita adalah equal to 1. Okay, seterusnya gantikanlah A kita 1. B kita 0. C kita 2. Jadi kita akan dapat 1 over X minus 2 plus 2 over X square plus 3. Tapi dalam exam awak salin balik awak jangan cancel-cancel macam ni. Salin balik macam contoh yang saya bagi sebelum ni. Cara apa nak tanya ke? Tak ada. Tak ada Okay. Kemudian kita tengok repeated linear pula. Okay. Langkah pertama cuba faktorkan dia. Sekejap. Saya bisa contoh lain lah. Ini contoh macam pelik sikit tak? Okay, contoh ni. Kita cuba faktorkan dia. Okay, kalau guna calculator dia bagi apa X plus 3. Satu lagi X minus 2. X minus 2 dia bagi 2 kali kan? Dalam calculator tu. Ada tak dia bagi 2 kali? Dia bagi sekali je madam. Bagi sekali je. Oh, okay. Okay, dia bagi macam ni je lah calculator awak Okay, tapi dekat sini X cube. Kalau kita kembangkan kita baru dapat X squared. Okay, maksudnya salah satu tu mesti kuasa 2 lah Ni pula kita nak tahu bukan dia bagi 2 kali ke? Aku guna whiz class ke? Pas whiz. Calculator awak guna calculator apa? Plus whiz. Pas whiz. Oh, okay. Saya pun tak pernah guna itu. Tak apa. Macam mana kita buat? X minus 2. Okay lah. Macam tu terpaksa lah kita buat long division juga Memang tak ada cara lain lah. Okay, kita ambil salah satu. Okay, katakan saya ambil X plus 3. Jadi kita nak bahagikanlah dengan X cube minus X square minus 8X plus 12. Okay, X square dapatlah X cube plus 3X square. Kemudian kita tolakkan negative 4X square minus 8X plus 12. Kemudian kita darabkan lagi dengan negative 4X. Negative 4X square minus 12X. Ini terhapus. 8 tolak dengan negative 12. Maksud tambah 12 lah Jadi kita akan dapat 4X plus 12. Okay, kemudian kita darabkan lagi dengan 4. Jadi 4X plus 12. Okay, jadi bila saya dah buat long division, saya akan dapatlah X plus 3. X square minus 4X plus 4. Okay, lepas tu kita factorize completely. Ini kita boleh faktorkan lagi. Di X. X. 2 minus. Okay, baru saya tahu yang ini yang kuasa 2. Okay ke? Okay, macam mana kalau mungkin ada yang tanya kenapa macam mana kalau kita pilih sini X minus 2 pula sebagai dia punya dx.
Okay. Kalau saya pilih dx saya adalah sama juga dengan x minus 2. Okay, sebab kalkulator pun bagi x minus 2. Okay, yang ni pun boleh juga sebenarnya. Jadi kita darabkan dengan x square, x cube minus 2x square. Dx cube tolak x cube habis. Negatif x square tolakkan dengan negatif 2x tambahlah Jadi kita akan dapat x square minus 8x plus 12. Jadi darabkan dengan x square minus 2x. Ini terhapus. Negatif 8 tolakkan dengan negatif 2x dapat negatif 6x. Jadi kita darabkan dengan negatif 6. Okay, jadi kalau kita gunakan x minus 2, kita akan dapat x minus 2 darabkan lagi dengan x square plus x minus 6. Dan faktorkan lagi. Jadi x. Okay, nak dapatkan 6, 3 darabkan dengan 2 plus minus. Okay, jadi kat sini pun kita nampaklah x minus 2 berulang sebanyak 2 kali. Sebab tu sini yang kuasa 2. Okay, jadi kalau x cube yang kalkulator tak bagi dia punya penfaktoran completely, kita kena buat long division lah. Okey. Okey, saya salin baliklah kat sini Jadi sekarang kita dapat 2x square minus 7x plus 11 over, saya terus ambil pemfaktoran kita, x plus 3, x minus 2 squared sama juga dengan, kita pecahkan dia kepada x plus 3. Okay, ini nama dia adalah repeated linear Kalau repeated linear, maksudnya kita ada linear x minus 2 tetapi dia berulang sebanyak 2 kali. Okay, jadi kalau dia berulang sebanyak 2 kali, kita kena pecahkan dia kepada x minus 2 kuasa 1. Lepas tu baru kita ambil x minus 2 squared. Ingat ya, repeated linear kita kena ambil yang kuasa 1 dulu. Lepas tu baru kita ambil kuasa 2. Okay, seterusnya sini kita ambil A, B, C. Okay, untuk C kita nampak dia macam kuadratik Tadi saya kata kalau bawah tu adalah kuadratik, atas tu mesti linear. Tetapi ini sebenarnya adalah repetition bagi yang sebelum tu sahaja. Jadi sebab tu kita akan ambil sebagai C sahaja. Okay, katakan kalau awak nak ambil juga sebab awak nampak kuadratik, awak kita nak ambil linear pun boleh. Tapi kalau ambil macam ni, yang ini memang akan dapat 0. Dia pasti akan jadi 0. Okay, nanti awak boleh test lah, buat latihan lagi Okay, seterusnya. Kenapa macam ter-off? Okay, tak ada Okay. Seterusnya, kita akan multiply dengan denominator asal. Okay, jadi kalau saya bawa ini, saya darabkan ke sebelah kanan, saya akan dapat 2x square minus 7x plus 11 sama juga dengan A x minus 2 squared tambahkan dengan B x plus 3 x minus 2 tambahkan dengan C x plus 3. Ya, ini ada masalah tak? Ada masalah ke? Tak ada? Tak ada, madam. Ada, madam. Okey. Ada, kita teruskan. Okay, jadi saya nak gunakan elimination method.
Saya nak jadikan yang ini 0, jadi saya perlu pilih x equal to 2. Okay, saya terus gantikan Sini saya gantikan 2, jadi 2 squared 4, 4 darabkan dengan 2 lagi 8. Minus 14 plus 11 sama juga dengan yang ini akan jadi 0, yang ini pun akan jadi 0, jadi sini tinggal 5c. Okay, seterusnya 8 plus 11, 19. 19 tolakkan dengan 14, kita dapat 5. Okay. Seterusnya, saya nak jadikan yang ini pula 0. Jadi saya kena pilih x equal to negative 3. Okay, gantikan sini negative 3, x kita. Jadi kita dapat 9. 9 darabkan dengan 2, 18. Plus 21 plus 11 sama juga dengan negative 3 minus 2. Sini saya gantikan sini, negative 3. Negative 3 minus 2 kita akan dapat negative 5. Negative 5 kuasa 2, 25. Okay, sini akan jadi 0, yang ini pun akan jadi 0. Okay, seterusnya kita tambahkan ni, 8, 9, 10, 50. Jadi A kita sama juga dengan 2. Kita kata 4 pula. Saya padam yang ni lah. Saya padam ni lah, tak cukup 4 Okay, seterusnya cuba gantikan apa-apa nilai lain selain daripada 2 dan juga negatif 3. Selalunya kita pilih 0 lah Okay, cuba masukkan 0 ke dalam semua X yang ada. Okay, kita akan dapat 11 equal to 4A. Okay, sini jadi 0, yang ini pun jadi 0. Bila saya darabkan dapat negative 6. Negative 6B plus 3C. Saya tahu A saya sama juga dengan 2. Jadi 11 equal to 8 minus 6B plus 3. Sebab C saya 1. Okay, jadi kita akan dapat B kita equal to 0. Okay, seterusnya untuk jawapan akhir, salin baliklah soalan ni Kemudian gantikan A kita sama juga dengan 2. B kita sama juga dengan 0. C kita sama juga dengan 1. Jadi, ataupun dia punya fraction adalah 2x plus 3 plus 1 over x minus 2 squared. Sebab ini 0 kan. Dia tak payahlah kat sini. Okay, dah? Okay, buat latihan yang ni banyak sikit. Sebab kesilapan selalunya kalau dia adalah repeated linear, selalunya pelajar akan silap kat sini. Okey, baik madam. Baik. Okay, saya bagi satu contoh, 5 minit lagi Satu contoh yang melibatkan improper fraction. Okay, ini adalah improper fraction sebab kita punya numerator adalah kuasa 2. Yang bawah tu pun kuasa 2. Jadi dia adalah improper fraction Jadi kalau improper fraction memang kita kena buat long division teruslah. X square plus 3x minus 1 kita darabkan dengan 1. Satu saya ingat ni. 1. Okay, jadi dapatlah x square minus x minus 2. Okay, kita tolakkan dia. 3 minus negative 1 dapat 4x plus 1. Okay, jadi saya boleh tulis ini sama juga dengan 1 tambahkan dengan 4x plus 1 bahagikan dengan x square minus x minus 2. Okay. Jadi macam tadilah, sekarang yang ini dah jadi proper fraction Okay, jadi kalau proper fraction macam tadi, kita akan factorize kita punya denominator.
to 1 minus plus. Okay, jadi kita pecahkan kepada pecahan yang pertama x minus 2 plus x plus 1. Sini A, B. Kerana tadilah kita darabkan dengan denominator yang asal, dia dapatlah 4x plus 1 sama juga dengan A, x plus 1 plus B, x minus 2. Okay, saya nak eliminate, saya nak jadikan yang ni 0, kita gantikan x equal to negative 1. Jadi sini dapat negative 3. Sama juga dengan, sini akan jadi 0 lah sama juga dengan negatif 3b. Jadi daripada sini b saya equal to 1. Kemudian saya nak eliminate b pula. Saya nak jadikan yang ni 0. Jadi saya kena pilih x equal to 2. Okay, substitute semua x sama juga dengan 2. Sebelah kiri sini gantikan 2 dapat 8 tambah 1, 9. Plus, sama juga dengan 3a. Jadi A kita equal to 3. Okay, lepas tu jangan lupa jawapan akhir kita dalam bentuk yang tu kita salin balik soalan kita iaitu x square plus 3x minus 1 over x square minus x minus 2 sama juga dengan, okay, jangan lupa kita ada 1 kat sini tadi kan, sama juga dengan 1 plus A kita, gantikan A kita tadi berapa? 3. Jadi 3 over x minus 2. B kita 1. X plus 1. Okay, jawapan akhir mesti buat macam ni Okay, jadi saya rasa kita stop sampai sini untuk hari ni. Tinggal lagi 2 minit. Okay, awak boleh buat latihan. Okay, itu saja untuk hari ni. Nanti saya ada bagi message mengenai mock exam untuk UPS 2. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Thank you, madam.